Assalamualaikum. Sekarang ni kami meneruskan perjalanan menuju ke perkuburan Ma'la. Perkuburan Ma'la ni terletak di sebelah timur Masjidil Haram dan amat-amat istimewa. Ia merupakan perkuburan lama iaitu semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih digunakan sehingga hari ini. Di sini bersemadinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua putranya Qasim dan Abdullah, Zainab binti Asum iaitu ibu Khadijah, dan Khuwailid bin Khalid yakni ayah Khadijah. Sebahagian besar keluarga Bani Hashim termasuk Abdul Manaf, datuknya Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, dan juga bersemadi di sini para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Yasir bin Ammar, Asma binti Abu Bakar, Syaibah ibnu Utsman yakni pemegang kunci Kaabah, dan juga Abdullah bin Amr. Kini jenazah-jenazah dikuburkan secara gantian dan tidak memakai nisan. 1424 Hijrah yakni 2003 Masihi, perkuburan ini dikhaskan untuk pengkebumian penduduk Mekah sahaja, yakni orang-orang lokal lah, orang-orang tempatan. Bagi jemaah haji dan umrah dari luar Mekah yang meninggal dunia akan dikebumikan di Syara'i, iaitu satu kawasan perkuburan yang jaraknya 15 km dari Mekah menghala ke Jaranah. Kawasan ini masih lagi dalam kawasan Tanah Haram. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik perkuburan ialah perkuburan ini, kata Ibnu Jurayj, yakni perkuburan Ma'la. Perkuburan Ma'la sangat-sangat istimewa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membangkitkan dari tempat ini, yakni perkuburan Ma'la dan seluruh Tanah Haram, 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab atau tanpa perhitungan dosa. Setiap orang dapat membawa 70,000 orang. Wajah mereka cerah dan bersinar bagaikan bulan purnama. Perkuburan Ma'la telah diratakan oleh pemerintah pada zaman kini dan mengelakkan berlakunya perkara-perkara khurafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, ini adalah checkpoint yang terakhir kita. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Jadi kita di sini, kita berada di kawasan Ma'la. Ma'la, perkuburan Ma'la. Di belakang kita perkuburan 1 dan ini adalah perkuburan 2. Mereka yang ditanam kat sini hanyalah mereka yang lahir di sini pada waktu inilah. Start pada beberapa tahun, 2 tahun sebelum Covid. Maknanya orang luar dah tak tanam kat sini dah. Hatta jemaah haji pun tak ditanam kat sini, ditanam di kawasan luar. Dan di sini staf Reha Nazmi, Haji Nazmi dah ingat dah yang bertugas dekat Merajak tu, abang dia ditanam di sini. Kemudian di sini juga terletaknya jasad orang yang cukup istimewa di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Nak tahu di mana lokasi dia? Di belakang kita, kita nampak adanya pokok di situ. Nampak tak? Tempat lain tak ada pokok, tiba-tiba dia ada pokok kat situ. Di atas tu. Atas tu. Dalam belah atas. Okey. Dalam pagar situ. Yang atas, yang atas. Okey. Okey, di situlah makam Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah ini ketika mana dia wafat, dia meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa jasadnya sendiri. Nabi pikul jasad tersebut daripada rumah dia tadi. Kat mana rumah Khadijah tadi? Dekat masjid tadi tu. Nabi berjalan bawa jasad Khadijah sampai ke sini. Nampak cintanya Nabi kepada Khadijah. Nah, ini pun kita tengok tadi,
Ada sahabat kita tadi yang paling sama, suami dia sama-sama fikir nampak kasihnya suami kepada isteri. Berlaku satu keadaan ketika mana Khadijah telah pun meninggal dunia. Pada waktu itu Nabi sedang mendirikan solat. Nabi duduk di rumah Aisyah pada waktu itu. Tiba-tiba rumah Nabi telah didatangi oleh seseorang yang telah memberi salam pada waktu itu. Ketika mana salam diberi, Aisyah kenal siapa yang memberi salam. Lalu Aisyah pergi ke pintu untuk menyambut orang yang datang. Bila Aisyah sedang menyambut tamu yang sedang datang, dalam beberapa ketika Aisyah paling tengok-tengok Nabi ada kat belakang dah. Tak ada Nabi solat. Dan Nabi bermakna Nabi telah menyegerakan solat. Dan bila Aisyah tengok muka Nabi dan Nabi tengok orang yang datang, muka Nabi berubah. Dan apabila tetamu tu balik, Aisyah menyatakan, "Ikfi ya Rasulullah, anna abdalakallahu khairan minha." Aisyah kata, cukuplah wahai Rasulullah. Persoalannya, kenapa Aisyah cakap sedemikian? Dan kenapa Nabi menyegerakan solat Nabi? Dan kenapa muka Nabi berubah pada waktu itu? Rupa-rupanya orang yang datang itu adalah adik-beradik kepada Khadijah, yang mana suara dia sangat mirip dengan Khadijah. Dan ketika mana salam diberi, Nabi SAW merasakan isteri telah datang pada waktu itu. Dan bila dilihat, bukan berubah muka Nabi. Pada waktu Aisyah mengatakan, "Ikfi ya Rasulullah, anna ablakallahu khairan minha." Sesungguhnya Allah telah menggantikan orang yang lebih baik daripada dia untuk kamu, kata Nabi, kata Aisyah. Maknanya Aisyah nak bagi tahu, pada waktu jangan cukup dah ya Rasulullah. Pada waktu ini ada orang lebih baik dah, Allah ganti dah. Mana Aisyah nak khabar siapa? Dia lah. Aisyah ni di antara isteri Nabi yang masih hidup, Aisyah memang mendapat special. Hingga gelaran pun Nabi memberikan Humairah kepada Aisyah. Gurauan seni banyak Aisyah bersama dengan Nabi. Hatta ketika mana Nabi wafat, Aisyah memangku Nabi. Dan insyaAllah kisah Aisyah memangku Nabi kita sambung di Madinah nanti juga. Ketika mana di Saqifah Bani Sa'idah. Okey. Jadi masa tu tiba-tiba bila Aisyah mengatakan sedemikian, Aisyah kata, "Ya Rasulullah, cukup, Allah ganti lebih baik dah." Nabi kata, "Bala." Bila Aisyah kata sedemikian, Nabi kata, "Bala." Bahkan tidak sama sekali Nabi kata. Terkejut Aisyah. Terkejut Aisyah. Sebab selama ni bila Aisyah menggambarkan dia lah isteri sekian-sekian, Nabi mengiyakan. Tapi bila nak dibandingkan dengan Khadijah, Nabi kata, "Bala, ma abdalakallahu khairan minha." Nabi kata, tak akan sekali-kali Allah menggantikan Khadijah dengan tempat isteri yang lain. Terkejut Aisyah, pasal apa? Nabi kata, di saat orang lain menyimpan harta mereka, Khadijah telah menyerahkan seluruh kekayaan dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat aku dalam ketakutan, ketika mana peristiwa Nabi mendapat wahyu pertama, Nabi sangat takut. Bayangkan kita duduk sorang-sorang, kita yang naik bukit semalam, duduk sorang-sorang, tiba-tiba datang orang yang tak kenal datang, peluk suruh baca Iqra, ajar bacalah. Tak terkejut kita tak? Duduk dengan tengah puncak, tiba-tiba kena siapa? Pening kepala juga. Nabi dalam keadaan takut berlari, menggigil. Nabi minta kepada Khadijah selimutkan dia. Nabi kata, di saat aku dalam ketakutan, Khadijah dalam mententeramkan aku. Ketika mana aku sedang berduka, dialah yang memberikan ketenangan kepada aku. Dan ketika mana Khadijah mati, bayangkan Khadijah berkahwin dengan Nabi. Khadijah ni jutawan, orang yang sangat kaya. Tiba-tiba ketika mana Khadijah meninggal dunia, tidak ada harta yang ditinggalkan. Meninggalkan kemewahan dunia semata-mata untuk Nabi dan untuk umat Islam. Bersama-sama dengan Nabi pada waktu itu terseksa 3 tahun lamanya. Pada waktu itu Nabi dalam keadaan dipulaukan, ada duit nak beli barang pun tak ada. Sehingga kan ada sahabat memakan ranting-ranting kayu pada waktu itu. Bayangkan ujian yang sangat berat diberi oleh Khadijah. Waktu itu Nabi katakan, untuk nak dibandingkan Khadijah dengan isteri yang lain, Nabi kata, betul. Nabi masa Nabi tidak berkahwin yang lain. Sampailah kematian Khadijah, orang Nabi kahwin dengan Saudah, maka baru nak kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha dan isteri Nabi. Itu kemuliaan Khadijah. Dan Aisyah bila dengar sedikit, baru Aisyah kata, Aisyah tahu dah. Memang wanita ni, tak payah nak kata baik wanita lah, dia memang ada sifat cemburu bila ada nak dibandingkan sedemikian. Tapi bila Nabi memberitahu sedemikian, dia akui memang ternyata. Sebab isteri-isteri Nabi yang lain, kecuali Saudah, isteri-isteri Nabi yang lain berkahwin dengan Nabi telah mendapat kerajaan di Madinah, bahawa Nabi telah diangkat sebagai ketua pemimpin. Tapi semasa Khadijah, Nabi dihina,
Nabi dipulaukan, Nabi ini itu dah kata Al-Fatihah yang meninggalkan segala kekayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikunna ya ummal mu'minin Sayyidatina Khadijah binti Khalid. Antum salafuna wa nahnu laikun. Fa insyaallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah tamat program kita pada petang ini, dan insyaAllah bas kita dah menunggu. Alhamdulillah, dengan itu tamatlah program ziarah jalan kaki di sekitar Masjidil Haram, dan banyak yang kami belajar daripada pemerhatian, daripada maklumat-maklumat yang Ustaz Fizal bagi. Ayuh kita sentiasa ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa berselawat ke atas baginda. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad.